Okey. Okey, so hari ni adalah berapa bulan? 22 hari bulan. Oh, silap 22 hari bulan. So hari ni adalah 22nd of August 2021. Okay. So we are going to continue our lecture with regard to photoelectric effect. So kita punya tajuk hari ni adalah photoelectric effect 2. Photoelectric effect 2. Effect 2. Okay. Now, ingat balik cerita pasal photoelectric effect. Photoelectric effect ni apa dia? Photoelectric effect adalah it's a phenomenon on which when light is shown into a metal, bila cahaya tu dikenakan kepada satu metal ataupun logam, apa yang akan jadi? Elektron yang ada dalam logam tu akan ditendang keluar. Dan elektron yang ditendang keluar tu bergantung kepada frequency of the light. Energi yang light tu bawa in term of frequency dia. Ya? Dan Einstein kata dalam kes ni dia kata apa? Dia kata light possess particle property untuk dia keluar secara instantaneous tu. Kenapa particle property? Sebab light tu kalau nak keluar secara nak tendang secara instantaneous tu macam particle jumpa dengan particle. So dia kata elektron tu particle, so light tu langgar dia jadi macam elastic collision, so macam ada momentum kat situ, perubahan momentum. So kita akan ada kat situ Einstein kata light also possess particle property. Bila kita kata particle property maksudnya dia ada mass, dia ada momentum. Sekejap Aduh, sibuk pasal. Okay. Itu kita punya recap sikit lah berkaitan dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. So, kita dah belajar yang pertama, kita recap sikit. Yang pertama, kita belajar tentang light possess particle property. Particle property. Apa dia? Particle property ni ada dua. Biasa kita cakap dia ada mass dan juga dia ada momentum. Bila bergerak, mass bergerak ada momentum lah. Okay. Yang kedua, bila light ada possess particle property, light travels in energy of light. Energy of light is bundled in photon. Photon. Photon ni cerita pasal apa? Photon ni cerita pasal quantization of energy. Ni. Maknanya tenaga yang ada pada cahaya dia tu dalam bentuk kuantize, ada grup-grup dia dan grup-grup ataupun paket-paket dia tu kita panggil sebagai photon. Okay, next. Yang seterusnya kita nak sambung pula. So bila kita cerita tentang photoelectric effect, bila kita cerita tentang photoelectric effect, ada beberapa benda yang kita berminat nak tahu. Dah belajar pasal fenomenon dia. Sekarang ni ada beberapa benda kita nak tahu. Apa benda? Kita nak tengok the minimum something to eject electron from metal. Okay, now. So ceritanya sekarang ni kita nak eject electron from metal dengan menggunakan cahaya. So ada beberapa term yang awak pakai dalam photoelectric effect ni. Yang pertama, awak belajar tentang the minimum what? Kita belajar eksperimen yang LED tu. The minimum voltage. The minimum voltage. Okay. Bila kata the minimum voltage to eject electrons from metal, minimum voltage tu ada nama. Namanya adalah activation voltage. Term-term ni kena ingat lah. Activation voltage. Simbol dia adalah VA. Number two, kita ada minimum frequency of light to eject electron from metals. Minimum frequency. Bila kita cerita tentang minimum frequency, ada nama juga. Namanya adalah threshold frequency. Threshold frequency. Dan kesinambungan daripada frekuensi ni, awak dah belajar dah dalam sebelum ni. Bila kita cerita pasal wave je, sebab light tu adalah wave juga.
So bila cerita pasal wave, dia akan obey V is equal to F lambda. Okay. Dan bila cerita tentang wave, V itu equal to C, speed of light in vacuum is equal to F lambda. Makanya F is equal to C over lambda. Dan C ni adalah constant, maka apa kita akan dapat? F is inversely proportional to lambda. Meaning, kalau F besar, lambda kecil. And vice versa lah. Okay. So maknanya apa faedah dia? Faedah dia kita akan dapat satu lagi benda. Kita akan dapat the maximum. Ni terbalik daripada frekuensi lah. Maknanya kalau minimum frekuensi maksudnya maximum amplitude, wavelength. Maximum wavelength. Ni, saya buat star sikit. Sebab dekat atas ni kita cerita tentang minimum something. So minimum voltage, minimum frequency. Dan kita belajar tadi frequency is inversely proportional to lambda. So kalau kita nak cari lambda, maknanya minimum frequency, maksudnya pasangan dia adalah maximum wavelength lah. Maximum wavelength pun ada nama, namanya juga adalah threshold wavelength. Ini F0. Ini kita panggil sebagai lambda naught. Okay, number 4. Number 4, okay, angka 4 kita ada the minimum energy. Energy. Ini kita akan tengok hari ni. Minimum energy required to eject electrons from metal. Minimum energy required to eject electrons from metal. Apa nama dia? Namanya adalah work function. Ini kita akan belajar hari ni. Work function. Simbol dia adalah W besar. Okay. So 4 benda ni kita akan, 4 term ni kita akan belajar dalam photoelectric effect. So kita ada minimum voltage to activate atau to eject electron dalam eksperimen berkaitan dengan LED tu. Namanya adalah activation voltage. The minimum frequency namanya adalah threshold frequency. Minimum energy namanya adalah work function. Dan extra ada kat situ berkaitan dengan wavelength. So macam nak cerita pasal wavelength. Wavelength ni cerita daripada frekuensi tadi. F is inversely proportional to lambda. So kalau minimum frequency equivalent to maximum wavelength. Dan maximum wavelength tu namanya adalah threshold frequency juga. Okay, tu cerita pasal photoelectric effect. Now, kita nak tengok yang nombor 4 ni. Ni kita nak tengok cerita tentang work function. Apa benda work function ni? Work function, W. Work function. What is a work function? So work function ni cerita dia macam ni. So basically, apa yang kita akan dapat eksperimen kita macam ni. This is our cathode. Lukis sikit, lebih kurang. Ini cathode kita. Sikit. Okay, ini our anode. This is our anode. Dan kalau kita nak spesifik sikit, benda tu mesti dalam vacuum lah. Sebab kita tak nak elektron tu bercampur dengan apa-apa, tak nak berlanggar dengan apa-apa benda lain. So, apa yang akan terjadi adalah, ceritanya, katakanlah saya ada laser dekat sini. Kita buat laser besar sikit, kita ada laser. Okay. Katakanlah kita bagi laser warna merah contohnya. Warna merah. So, bila saya bagi laser warna merah, sebelum tu awak kena ingat benda ni. Susunan ni kena ingat. You have to remember this arrangement. Okay, susunan ni kena ingat. Okay, kita sekarang ni berminat tengah tengok cerita tentang visible light. We are talking about the visible light. Okay, dan kena ingat juga kalau cerita pasal visible light ni, menghala ke arah sana, apa yang jadi adalah frekuensi bertambah, aka lambda berkurang. Okay, now, katakanlah bagi warna merah. Bagi warna merah. Bila kita bagi warna merah, apa yang jadi adalah tak ada elektron keluar. Kenapa tak ada elektron keluar? Sebab tak cukup tenaga nak elektron untuk keluar. Tak cukup tenaga untuk elektron untuk keluar. So apa saya buat? Saya increase dia punya frekuensi. Increase frekuensi aka tukar warna lah. Tukar warna tu increase frekuensi dia. So tukar warna orange. Tukar warna orange. Tukar warna orange. Apa yang akan jadi adalah warna merah tadi kita ada tenaga. Tenaga warna merah adalah E is equal to HF untuk warna merah. Warna orange tu kita akan ada juga E is equal to HF untuk warna orange. E is equal to HF.
Apa jadi adalah dalam ni ada elektron. So katakanlah untuk warna orange, elektron tu keluar. Warna orange, elektron tu keluar. The electron can be ejected out from the metal. Okay, fine. Elektron tu keluar, dia akan pergi kepada anode lah. Okay, tak ada masalah. Lepas tu kalau dah warna orange keluar, agak-agak kalau saya pakai warna hijau, keluar ke tak? Agak-agak ya? Kalau warna orange keluar, kalau saya bagi warna hijau, dia keluar ke tak? Keluar. Kenapa keluar? Kenapa keluar? Sebab warna hijau tu frekuensi dia lagi tinggi daripada warna orange. Bila frekuensi lagi tinggi daripada warna orange, maksudnya apa? Dia akan bawa energi yang lagi besar daripada warna orange. Maksudnya, elektron tu akan keluar juga dengan warna hijau punya tenaga ni. Okay. Now, warna orange pun dia keluar. Warna hijau pun keluar. Warna merah tak keluar sebab tak cukup tenaga. Agak-agak awak, warna orange, lampu orange dengan warna hijau tu akan keluar. Agak-agak apa perbezaan ni? Mesti ada beza. Satu bagi tenaga besar, satu bagi tenaga kecil. Mesti ada beza. Apa beza dia agak-agak? Masa. Antara warna hijau. Masa, okey. Ada hampir betul dengan masa tu. Kenapa dengan masa? Hampir betul dengan masa tu? Masa untuk elektron keluar. Masa untuk elektron keluar. Okey. Yang masa tadi hampir tepat. Tapi bila kita cerita tentang masa untuk elektron keluar tu dah tak tepat dah. Kenapa tak tepat? Sebab kita bagi tahu dah sebelum ni, ceritanya cukup je energi yang dia dapat, elektron keluar instantaneously. Dia tak ada loading masa dah. Dapat energi cukup, dia keluar. Dapat energi cukup, dia keluar. Bezanya antara warna hijau dengan warna orange tu, bezanya antara warna hijau dengan warna orange, the difference between elektron yang keluar dengan warna hijau, warna orange, and elektron yang keluar dengan warna hijau. Okey, yang pertama, energy for elektron warna hijau is larger than energy untuk elektron warna orange. Okay. So bila kata energi yang elektron yang warna hijau tu dapat lebih besar daripada energi yang elektron yang dapat energi daripada warna orange tu dapat, apa beza dia? Bezanya elektron yang dikenakan cahaya warna hijau tu akan terima lebih banyak energi berbanding warna orange tadi tu. Apa kesan dia? Kesan dia adalah elektron tu akan ditendang keluar. Bila ditendang keluar, dia ada apa? Dia ada? Katakanlah. Ada apa tu? Speed. Dia ada speed, bagus. Dia ada speed. Makanya, speed untuk warna biru, lagi besar daripada speed untuk warna orange tadi. Lagi besar untuk speed warna orange tadi. Bila benda tu bergerak, ada speed, tenaga apa dia dapat tu? Yang dia hasilkan? Kinetic energy. Bagus, tenaga kinetik. Maksudnya kita akan dapat, ceritanya adalah lagi banyak tenaga yang elektron tu dapat untuk dia keluar, lagi banyak tenaga kinetik yang dia akan hasilkan. Macam mana kita tahu tenaga kinetik dia banyak? Sebab dia akan bergerak dengan lebih laju. Soalan, macam mana kita nak tahu elektron tu bergerak laju ke perlahan? So kita akan ukur. Ukur apa? Kita tak nampak elektron tu. Dah tak nampak elektron, nak ukur macam mana? So apa kita akan ukur? Kita akan ukur dengan menggunakan ammeter. Ammeter ni nak ukur apa Ammeter nak ukur apa Current. Bagus, ammeter nak ukur current. So kenapa kita pakai ammeter? Ni kena buat sini. So how to measure speed of electron ejected from metal. Okay, now kita akan pakai ammeter. Pertama, we use ammeter. To measure rate of flow of charge, electrical current lah. To measure electrical current. Okay, now. Kenapa nak measure electrical current? Kita nak cerita pasal elektron ni. Kenapa nak measure pasal electrical current? Sebab electrical current is equal to rate of flow of charge. Siapa yang bawa charge ni? Elektron.
Elektron tu yang bawa charge. So kalau elektron bawa charge, maksudnya bila charge mengalir, kita tak boleh nak detect elektron. Kita detect charge yang dia bawa. So lagi banyak charge yang mengalir, lagi lajulah elektron tu mengalir. Macam tu cerita dia lebih kurang. So, bila kita cerita tentang rate of flow of charge, bila kita cerita tentang electrical current ni, dia boleh cerita pasal dua benda. Dia boleh cerita pasal dua benda, electrical current ni. Apa dia? Yang pertama, dia boleh cerita pasal speed of electron. Speed of electron. Apa maksud speed of electron? Contoh, katakanlah kalau saya ada analogi macam ni lah katakan. Katakanlah saya ada 5 biji elektron. 5 biji elektron, bawah ni pun ada 5 biji elektron juga. Sorry. 5 biji elektron, lepas tu kita ada emitter sini. Kita ada emitter sini. Dan bawah ni pun sama juga, kita ada 5 biji elektron juga. Bawah ni kita ada 5 biji elektron juga, dan juga kita ada emitter situ. Yang ni adalah case 1, yang ni adalah case 2. Untuk case 1, V1 lagi rendah daripada V2. Makna lagi slow. Bila lagi slow, contoh, katakanlah bila lagi slow, katakanlah contoh V1 tu, speed of charge dia adalah ini contoh je lah. Contohnya speed of charge dia adalah, bukan speed of charge, speed of charge yang emitter tu nampak. Emitter tu nampak, katakanlah dia nampak 5 elektron yang melintasi dia dalam masa 1 saat. Buat elektron macam ni lah. Jangan confuse lah kan. Speed dia adalah 5 elektron yang lintas dekat dia dalam masa 1 saat. Satulah. 1 elektron dalam masa 1 saat untuk V1. Maksudnya apa? Setiap 1 saat dia nampak ada 1 elektron mengalir. Setiap 1 saat, 1 elektron mengalir. Saat yang kedua, ada elektron mengalir. Saat yang ketiga, sebiji elektron mengalir. Itu rate of flow of charge dia. 1 elektron dalam masa 1 saat. Untuk V2, let's say for V2, the rate of flow of electron ataupun rate of flow of charge is 5 elektron dalam masa, Untuk yang kedua pula, dia punya rate of flow of electron dia adalah 5 elektron dalam masa 1 saat. Maksudnya antara nombor 1 dengan nombor 2 tu, elektron mana bergerak dengan lagi laju? Nombor 2. Nombor 2 bergerak lagi laju. So bila nombor 2 bergerak lagi laju, rate of flow of charge untuk nombor 2 lagi besar daripada nombor 1. Rate of flow of charge untuk nombor 2 lagi besar daripada nombor 1. Sebab apa? Rate of flow of electron untuk nombor 2 lagi tinggi daripada nombor 1. Hence, rate of flow of charge untuk nombor 2 lagi tinggi daripada nombor 1. So apa kesan dia? Kesan dia I2 lagi besar daripada I1. Itu yang pertama. Maknanya current ni kita boleh tentukan, dari bacaan current tu kita boleh tentukan apa? Kita boleh tentukan the speed of the electron. Okay, number 2. Number 2, current juga kita boleh tentukan dia punya apa? Dia punya number of electron emitted. Number of electron ejected. Contoh, katakanlah nombor 1 ni, ni kes nombor 1 ni, nombor 1 dengan kes nombor 2. Ada dua ni. Dengan kes nombor 2. Kes nombor 2. Katakanlah dalam kes ni, speed of 1 is equal to speed of 2. Speed of 1 is equal to speed of 2. So sekarang dalam kes ni, current siapa lagi besar? Speed 1 sama dengan speed 2. So current siapa? Sama je. Sebab dia punya rate of flow dia sama. Bezanya, cuma katakanlah dekat nombor 2 ni, instead of ada 5 elektron, kita buat lapis-lapis kat sini. Kita ada 15. Walaupun speed of 1 sama dengan speed of 2, bila sampai dekat emitter ni, emitter mana yang akan nampak lebih banyak elektron yang bergerak dalam masa 1 saat? Contoh, yang ni mengalir 1, dalam masa 1 saat dia mengalir 1 level, yang ni pun mengalir 1 level juga.
So antara 1 dengan 2, yang mana 1 dia nampak lagi banyak mengalir dalam masa 1 saat? Nombor 1 ke nombor 2? 2. 2, bagus. So in this case, nombor 2, in this case ceritanya adalah jumlah charge yang mengalir dalam masa 1 saat bersamaan dengan arus. So dalam kes ni walaupun speed dia sama, tapi dekat nombor 2 tu elektron yang mengalir tu lagi banyak. So bila lagi banyak, maksudnya kita akan dapat I2 is larger than I1. So when we talk about current, kita cerita tentang 2 benda. Yang pertama speed of electron, yang kedua number of electrons ejected. So when we talk about speed of electron, ada benda yang kita kena constantkan. Apa yang kita nak constantkan? Kita akan constantkan dia punya number of electron ejected. Bila kita cerita tentang number of electron ejected, kita kena constantkan apa? Kita kena constantkan speed of electron ejected. Itu cerita dia. Maknanya bila kita cerita tentang current, ada cerita pasal 2 benda. Yang pertama, kita boleh cerita tentang speed of the electron emitted. Yang kedua, kita boleh cerita tentang number of electrons ejected. Okey, setakat ni boleh follow lagi? Boleh. Okey, okay, now, sekarang ni, macam mana kita nak tentukan ataupun macam mana kita nak constantkan speed? Macam mana kita nak constantkan number of electron ejected? Okay, now cerita dia macam ni. Ceritanya adalah yang pertama, sebelum kita masuk tu kita masuk ke equation dia. Equation yang kita ada adalah tenaga from energy from light. Sebelum tu, tengok analogi tu. Kita patah balik atas ni. Katakanlah kalau saya ada satu jalan. Saya ada jalan. Lepas ni ada orang. Contoh. Lepas tu dekat sini ada pintu. Ada pintu. Katakanlah, bila orang ni berjalan, nak pergi daripada point A kepada pintu, dia perlukan tenaga, betul? Katakanlah kalau tenaga tu tak cukup untuk sampai pintu. Orang ni boleh lepas tak pintu tu? Tak boleh. Tak boleh lepas. Okey, kita ambil lain pula, contoh lain. Katakanlah kalau tenaga ni bila bergerak maknanya tenaga dia makin lama makin sikit. Kita belajar principle of conservation of energy. Contohnya mula dia ada chemical energy, lepas tu bertukar jadi kinetic energy, jadi friction dan sebagainya. Katakanlah tenaga dia ngam-ngam untuk apa? Untuk buka pintu. Ngam-ngam untuk buka pintu. Ngam-ngam untuk buka pintu. Lepas tu tenaga dia habis. Dia boleh berjalan lagi tak lepas ada pintu tu? Tak boleh. Tak boleh. Dia sampai kat pintu lah. Tenaga dia macam cukup-cukup kat pintu, betul pengsan. Habis dah. Dia buka pintu. Okay, next. Yang seterusnya. Katakanlah tenaga dia ada lebih sikit daripada tenaga untuk buka pintu. Maksudnya cukup tenaga untuk buka pintu dan ada lebih lagi. So, apa yang akan jadi kat orang tu? Apa jadi kat orang tu? Bahagian tenaga boleh jalan. Dan dia boleh berjalan kat depan ni. Okay, now. Katakanlah orang yang tak ada orang sama, yang lain lah katakan. Ini situation 1, situation 2, situation 3, situation 4. Situation 1, tenaga lagi kecil daripada tenaga nak sampai pintu, tak boleh buka pintu. Situation 2, tenaga is equal to tenaga nak buka pintu. Buka pintu je dah boleh, tapi tak lepas dekat point B tu. Point A, point B. Yang ketiga, tenaga lagi besar daripada tenaga nak buka pintu. So berjaya buka pintu dan dia berjaya keluar. Okay, fine. Yang keempat, tenaga lagi besar daripada tenaga nak buka pintu. Dan tenaga dia lagi besar daripada tenaga 3. Apa persamaan dia? Persamaannya, dua-dua tu boleh keluar pintu tu pergi ke point B. Apa beza dia agak-agak? Tenaga mana lagi banyak? Tenaga mana lagi banyak sekarang ni? Saya bagi tahu tadi. Nombor 4. Nombor 4. Bila tenaga nombor 4 lagi banyak, dua-dua boleh lepas pintu. Tapi apa beza dengan tenaga nombor 4 tu? Dia boleh jalan lagi lama. Dia boleh jalan lagi lama ataupun dia boleh jalan dengan lebih laju berbanding dengan tenaga dekat nombor 3 tu. Okey, kalau tak cukup, tak sampai kat pintu. Cukup-cukup ngam-ngam kat pintu, dia akan buka pintu tu je. Lepas tu tak boleh pergi mana dah. Dan bila tenaga tu lebih daripada tenaga untuk buka pintu tu, dia berjaya keluar. Bezanya 3 dengan 4 tu, tenaga 4 lagi banyak daripada tenaga 3. So tenaga 4 lepas buka pintu, dia boleh bergerak dengan lebih laju lagi berbanding dengan tenaga nombor 1. So dalam kes ni, kita ada
tiga jenis tenaga. Yang pertama, tenaga dekat A. Energy required untuk jalan dekat A. Yang kedua, energy required untuk teruskan perjalanan dekat B. Yang ketiga, kita ada tenaga untuk buka pintu. Saya buat panggil ED, E-door. Tenaga untuk buka pintu. Tenaga untuk buka pintu. Makanya, daripada principle of conservation of energy, the total energy yang ada kepada orang ni, jumlah tenaga yang ada pada orang ni, sama dengan untuk berjalan ke depan tadi tu is equal to tenaga, buat kat mana saya patah balik sikit. Macam ni. Macam ni. Is equal to tenaga untuk buka pintu tambah tenaga yang ada dekat B tu. Makanya jumlah tenaga tu dekat mana? Jumlah tenaga tu sebelum buka pintu. So kita akan dapat EA is equal to tenaga untuk buka pintu plus tenaga yang digunakan untuk berlari sampai point B. Jumlah tenaga untuk buka pintu dan jumlah tenaga berlari sampai kat B ni bergantung kepada jumlah tenaga yang ada sebelum dia buka pintu tadi tu. Yang ni jelas lagi? Jelas. Okey. Kalau tak jelas bagi tahu. Okey, now. Sekarang ni kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang tenaga yang datang daripada cahaya. The energy that's coming from the light. Untuk apa? To eject electron from the metal. To eject electron from the metal. Jadinya, apa yang kita akan dapat adalah energy from light is equal to the minimum energy to kick the electron ataupun tenaga untuk buka pintu metal tadi tu. Analogi tu macam nak buka pintu metal tadi tu. Plus kalau ada extra tenaga yang elektron tu dapat untuk ditendang. Lepas dia tendang elektron tu, tenaga apa dia dapat? Dia dapat tenaga kinetik. And when we talk about energy of light, kita belajar pasal quantum physics, energy of light is equal to HF. Where H is the Planck constant. Ni. H ni adalah Planck constant. Planck constant. And F is apa dia punya frequency of light. AKA color of light lah. Is equal to W. W ni kita panggil sebagai work function tadi tu. The minimum energy needed to open the door to let the electrons out. Ataupun the minimum tenaga yang diperlukan untuk tendang elektron tu keluar. So yang W ni kita panggil sebagai work function. We call it as work function. What is work function? Work function tu pun HF juga. Tenaga minimum yang diperlukan untuk tendang elektron tu keluar, aka macam analogi kita tadi untuk buka pintu. In this case, H tu dah memang constant dah. Kita kata Planck constant. F tu adalah minimum frekuensi untuk tendang elektron tu keluar. Apa nama minimum frekuensi tu kita panggil tadi? Threshold frequency. Bagus. Minimum frequency to eject electrons. Maknanya kalau tenaga dia just nice, ngam-ngam dekat minimum frekuensi, elektron tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab tenaga tu just nice untuk buka pintu ke. Elektron tak boleh nak keluar. So ini minimum frekuensi dia. So AKA namanya adalah electrons. Namanya adalah threshold frequency. Threshold frequency. Okay. Plus dengan EK. EK tu kinetic energy. So when we talk about kinetic energy, in this case tenaga yang ada hanyalah kinetic energy je. So EK tu kita panggil sebagai Kmax. Maximum kinetic energy yang elektron tu boleh dapat. Maksimum tenaga tenaga kinetik yang elektron boleh dapat. Maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy. Kalau tenaga, contoh dalam kes ni, contoh bila kita pakai warna merah. So warna merah, contohnya bila kata warna merah, masuk warna merah, elektron tu tak keluar. So bila elektron tu tak keluar, maknanya kita ada dua assumption. Mungkin dalam kes ni sebab kita kata E is equal to, nak bagi dia keluar, mestilah minimum buka pintu. Yang kedua, kena ada balance tenaga lebih untuk ditukar kepada tenaga kinetik. So bila dia tak keluar, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin tenaga dia adalah lebih kecil daripada work function. Yang kedua, mungkin tenaga dia ngam-ngam sama dengan work function. Sebab tu elektron tak keluar.
So untuk warna orange dengan warna hijau ni, apa jadi? Untuk warna orange dengan warna hijau tu, elektron dah terkeluar. Maksudnya tenaga yang datang daripada warna orange dengan warna hijau tu is larger than the minimum energy required to eject the electron. Maknanya lagi besar daripada work function dia dan lagi besar dengan lagi besar daripada work function dia. Dan balance dia jadi apa? Balance dia bertukar menjadi kinetic energy. Tu cerita dia. Okay, now. So kita patah balik kepada benda ni. Kita patah balik kepada benda ni. Okay. Kita patah balik kepada benda ni. Takat ni boleh faham lagi ya? Saya. Kalau dia punya energi tu cukup-cukup je, makna tak ada kinetic energy lah yang terhasil. Bila tak ada kinetic energy, maksudnya apa? Maksudnya tak ada charge yang mengalir. Bila tak ada charge mengalir, maksudnya tak adalah bacaan current tadi tu. Dia sekadar cukup untuk maknanya just nice dia buka pintu lah. Tenaga tu just nice untuk tendang dia keluar. Tak ada tenaga lebih. Just nice untuk tendang dia keluar. Tapi tak ada orang nak tendang dia keluar. Macam tu lebih kurang. So dia tak akan keluar lah. Nak keluar, kena ada pergerakan. Pergerakan tu mesti ada kinetic energy. Maksudnya mesti ada tenaga ekstra untuk dia bergerak keluar pula. Boleh faham lagi? Ada soalan lain? Sir. Kalau energi dia cukup-cukup, lepas tu elektron dia keluar, tapi tak boleh gerak, lepas tu elektron tu pergi mana? Dia tak keluar, dia tak tertendang lagi. Dia tak keluar lagi. Kalau dah keluar dia akan pergi kepada anode. Kalau dah keluar dia pergi kepada anode, once pergi anode je dia akan ada bacaan current lah. Sekarang ni elektron tu ngam-ngam je, tenaga tu ngam-ngam untuk tolak dia keluar, tapi tak cukup nak tendang dia keluar. Kira macam analogi tadi, ngam-ngam buka pintu je. Tapi tak cukup nak tolak dia keluar. Boleh ya? Boleh. Okay, now ada persoalan pula sekarang ni. So bila kita buat eksperimen, kalau ada tak jelas ke apa, atau explanation saya tak jelas ke apa, bagi tahu. Bila kita buat eksperimen kita berdasarkan apa? Eksperimen kita berdasarkan dia punya number of charge ataupun current. Daripada current tu, yang ni awak tak belajar lah, tapi daripada current tu kita convert dia kepada kinetic energy. So graph yang kita akan dapat, okay, ni graph yang kita akan dapat adalah graph of kinetic energy Kmax lawan dengan frekuensi. Kinetic energy lawan frekuensi. Kinetic energy ni datang daripada mana? Kinetic energy ni datang daripada kita punya charge tadi, current tadi tu. So current tu somehow belakang, dan awak tak belajar lagi ni. So daripada current tu kita convert jadi kinetic energy. Dia ada equation ni lah, kita boleh convert kepada kinetic energy. Okay, now. So cerita dia macam mana? Ceritanya saya cakap apa tadi? Saya kata kalau frekuensi tu apa? Frekuensi tu color lah tadi. Saya ambil ni, saya copy ni sekejap. Saya copy yang ni. Ungroup sikit. Lepas tu saya nak buang ni. Ungroup yang ni. Okay. Group. So yang ni frekuensi bertambah dia terbalik lah. Frekuensi bertambah dia terbalik. Ya. Okay. Frekuensi bertambah dia terbalik. Okay, now. Contohlah. Basically sebab kita main dengan color je, tapi color tu representation dia adalah frekuensi. Sebab tak cantik lah kalau kita kata Kmax lawan merah, Kmax lawan orange, Kmax lawan yellow. Dia macam tak ada nilai. Dalam fizik kita nak nilai benda tu. Kita nak benda yang objektif, kita nak nilai. Okay, now. So cerita dia macam ni. Katakanlah untuk certain metal tu, saya buat color pink. Katakanlah warna merah, dia tak keluar lagi. Warna orange, tak keluar lagi. Warna kuning, tak keluar lagi. Sampai warna green pun tak keluar lagi. Tapi bila dia pergi naik dia punya frekuensi dia, once dia lepas dia akan naik macam ni. Macam tu. So in this case,
warna apa yang menunjukkan dia punya minimum frekuensi? Warna apa menunjukkan minimum frekuensi? Green. Warna hijau, warna green bagus. Warna hijau tu. Warna hijau. Soalan. Tapi kalau warna hijau, macam mana kita nak tahu bila nak buat eksperimen? Macam mana kita nak tahu? Bukan orange, bukan red, bukan orange, bukan yellow. Sebab green ni pun dekat zero juga. Macam mana kita nak tahu yang green tu adalah minimum frequency required? So, apa yang kita akan buat adalah eksperimen ni kita tak buat satu-satu macam tu sampai dia jadi meningkat tu. Apa kita akan buat? Kita akan buat sampai ada elektron mengalir. Fine, ada elektron mengalir. So, caranya macam ni. Sekejap saya buat. So, caranya adalah macam ni. Ya. So, macam mana kita nak tahu green tu adalah minimum frekuensi? Kalau sekarang ni awak nampak lah minimum frekuensi kat green tu. So, caranya adalah eksperimen ni kita akan buat, ambil data bila ada bacaan. Maknanya kita ambil frekuensi yang tinggi katakan. So, katakanlah bacaan awak sini katakan. Ambil data situ. Lepas tu rendahkan sikit frekuensi. Lepas tu rendahkan sikit frekuensi. Rendahkan sikit frekuensi. Lepas tu apa jadi? Lepas tu apa kita buat? Kita akan buat macam ni. And then, awak akan extrapolate data tu. Extrapolate data sampailah kat kosong ni. So, bila dah sampai dekat kosong tu, barulah kita bagi tahu yang, okay, minimum frekuensi dia dekat bahagian ni. Bukan kita try satu-satu, merah tak jadi, orange tak jadi, yellow tak jadi, green tak jadi, blue jadi. Lepas tu nak cari dia punya minimum frekuensi kat mana. Dia bukan main teka-teka macam tu je. So, kita buat graf kita macam ni, and then we extrapolate the graph. So, dapatlah bacaan untuk minimum frekuensi. Minimum frekuensi tak boleh nak buat dalam eksperimen. Kenapa tak boleh buat? Sebab minimum frekuensi tu, elektron pun tak boleh tendang lagi. So, kita tak tahu. Dekat R tadi, elektron tak keluar. Charge tak, current tak bergerak. Current kosong. Adakah red tu kita punya minimum frekuensi? Bukan. Adakah orange tu minimum frekuensi? Bukan. Minimum frekuensi kita dekat green. Tapi dekat green pun, current kosong juga. Macam mana kita nak tentukan? So, kita tentukan daripada graf. Kita tentukan daripada graf, kita extrapolate, dapatlah bacaan kat sini. Dapat untuk green tu. Okay. So, ini graf dia. Graf untuk apa? Ini graf untuk one metal. So, in this case, metal kita ni, frekuensi, minimum frekuensi dia dekat warna hijau. Minimum frekuensi dia dekat warna hijau. So, yang ni kita panggil sebagai, kalau apa ni nak pakai? Green, yellow, putih, kelabu tadi. So, yang ini kita panggil sebagai F0. F0 tu adalah threshold frequency. Threshold frequency. Dan kalau awak ingat lagi, when we talk about light, we prefer to talk about its wavelength. So wavelength pada warna green tu kita panggil sebagai lambda ataupun kita panggil sebagai threshold wavelength. Mana kalau buat eksperimen K-max lawan wavelength, itu kita panggil sebagai threshold wavelength. Ini untuk satu metal. Ini untuk certain metal, satu metal. Katakanlah ini untuk metal X lah katakan. Kita panggil untuk metal X. Untuk metal X to release the electron, the minimum frequency is at green color. Untuk warna hijau. Okay, next. Bila kita buat eksperimen dengan banyak metal lain, apa yang kita akan dapat adalah sekejap, alamak. Ada budak kecil masuk. Sekejap. Okay, now apa jadi pula kalau kita buat lebih banyak daripada satu metal? So apa yang akan jadi adalah bila kita buat banyak-banyak, contoh katakanlah warna apa ya? Warna ni lah pula contohnya. Katakanlah metal lain kat sini. Dia punya graf dia macam ni. Ni. Metal lain lagi macam ni graf dia contohnya. Kat sini. Contoh. Ada metal lain lagi. Okey, katakanlah ada metal lain lagi macam ni bentuk graf dia contohnya. Ni contoh graf dia. So, yang ni, yang warna hijau ke warna apa ni, ini katakanlah kita panggil dia sebagai, ini katakanlah work function ataupun data untuk eksperimen for katakanlah ini untuk metal Y.
And this one is for metal Z. Ini tadi kita panggil sebagai metal X. Metal X. Dan yang ni pula kita panggil sebagai metal E lah contoh. Maknanya different metal has different minimum frequency. So kesimpulannya kat sini, different metal has different minimum frequency, different F0. F0 tu kita panggil sebagai threshold frequency. Metal yang berbeza mempunyai threshold frequency yang berbeza. Tapi, awak tengok apa persamaan antara keempat-empat graf tu? Apa persamaan dia? Agak-agak je apa persamaan dia? Gradient. Bagus. Tapi, gradient will be the same. Sudah. Kenapa gradient kena sama? Kenapa gradient kena sama? Kenapa gradient kena sama pada metal lain ni? Kenapa gradient dia kena sama? So kita check balik. Apa maksud gradient? So gradient is equal to delta Y over delta X. Itu gradient. Di gradient tu apa? Gradient tu delta Y over delta X. Y2 tolak Y1 over X2 minus X1. So what is delta Y? Delta Y itu adalah Kmax. Tu Pak CY Kmax. Apa itu delta X? Delta X adalah perbezaan frekuensi. Kmax, delta X adalah change in frequency. Delta X itu change in frequency. Katakanlah, bila saya nak buat gradient, katakanlah saya nak ambil daripada sini. Sini, sampai sini, contoh. Untuk warna, saya buat color ni lah. Buat merah lah, tak apalah. Macam ni. Maknanya saya ada certain amount of frequency kat sini, dan frekuensi ni kita panggil sebagai F0. Kenapa F0? Itu adalah F0 untuk metal A. Threshold frekuensi untuk metal A. So berapa kita punya delta F? So delta F kita akan dapat is equal to Kmax divided by F minus F0. Takat ni boleh faham lagi tak? Boleh. Takat ni boleh faham. Kalau tak faham bagi tahu. Saya nak buat gradient ni. Cerita ni kita nak tunjukkan kenapa gradient tu sama. So gradient is delta Y over delta X. Pak CY dapat apa? Dapat kinetic energy maximum. Pak CX adalah change in frequency sebab F1 tolak F2 tadi tu, F2 tolak F1. So kita kata F yang kita ambil satu adalah F dan F0 tu adalah kita punya threshold frequency. Okay, fine. Tapi ni masih tak tunjukkan lagi ni kenapa dia kena sama. So check balik equation awak. What is Kmax? Kmax ni datang daripada equation apa Kmax ni? Kmax datang daripada equation E is equal to work function tambah Kmax. Makanya Kmax, kinetic energy maximum is equal to E minus W. E itu energy from light. So energy from light, of course, kita akan dapat E is equal to HF. W tu tadi kita kata apa? The minimum frequency required to eject the electron. So HF0. So kalau kita factor, kan apa kita dapat? Kita dapat HF minus F0. Yang warna pink ni boleh faham? Boleh. Ya. Okay, now. So apa kita dapat? So kita akan dapat HF minus F0. Cerita pendek dia. So, tak ya, kita buat panjang sikit. So Kmax is equal to E minus W over F minus F0 is equal to HF minus HF0 minus over F minus F0. Tak nampak lagi ni, kenapa kena constant? So, kita boleh faktorkan atas tu. F minus F0 divided by F minus F0. So, apa kita boleh buat ni? Potong. Potong. Apa yang tinggal? H. H tu apa Planck constant. H tu adalah Planck constant. Sebab tu gradient dia kena constant. Sebab rupanya daripada graf ni, gradient tu kita dapat Planck constant. Itu cerita pendek dia. Okey. Ada apa-apa lagi soalan lagi?
Ha, Tadi kan untuk cari threshold frekuensi tu kita kena extrapolate data tu kan. betul? Kalau cari from equation tak boleh? Boleh? Dia bergantung sama ada datang daripada equation ataupun datang daripada graf. Saya kata extrapolate data kalau kita buat eksperimen. Tapi jawapan dia sama je kan? Sepatutnya kena sama lah. Daripada Okey. equation pun akan dapat jawapan tu juga. Sebab dia straight line je, tak ada masalah pun. So ada dua lah, sama ada kalau soalan tu bagi dalam bentuk graf, extrapolate lah data tu. Kalau soalan bagi dalam bentuk equation, carilah equation ni. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Habis ni sebenarnya. Habis lah. Sudah habis dah cerita tentang photoelectric effect. Okay, now. So kita nak recap sikit cerita tentang quantum physics. Quantum physics. Quantum physics. Quantum physics ni matematik dia senang je sebenarnya. Konsep dia je nak fahamkan sikit. Saya boleh je nak ajar awak suruh hafal equation tapi saya tak prefer benda tu. Sebab quantum physics ni untuk level SPM ni dia punya introduction dia bagi saya inilah penting untuk awak faham kalau faham quantum physics. Now, quantum physics equation tak banyak. So kita recap balik. Quantum physics ni cerita tentang apa? Kalau ingat balik, saya tak tunjuk lah, saya try cerita dulu kan. Quantum physics ni cerita tentang, first kali cerita tentang dia nak kaji pasal black body radiation. Black body radiation, bila buat eksperimen, data dapat macam ni. Data dapat macam ni. Graph of what? Intensity lawan dengan lambda. Data dapat macam tu. Tapi kalau kita guna classical physics, antara graf yang kita akan dapat graf macam ni. Rayleigh Jeans ni, warna biru tu. So sekarang ni, kita nak explain pasal deep ni, yang jatuh kat belakang ni. So bila nak explain pasal benda tu, tak ada orang boleh explain sampailah 1 tahun tu, siapa yang cuba explain benda ni? Kalau ingat lagi. Nama-nama besar tu kena ingat. Siapa yang cuba explain benda ni? Yang cuba explain benda ni namanya adalah Max Planck. Max Planck. Apa yang Max Planck tu buat? Max Planck dia keluarkan Planck's equation. Nama Planck, kejap Planck ikutlah. Planck's equation. Bila dia buat Planck's equation ni, apa benda yang kita dapat? Kita dapat 3 benda. Yang pertama, dia cerita tentang E is directly proportional to F. Energy directly proportional to F. So directly proportional to F, dia keluar satu equation baru. E is equal to constant F. Dan constant tu ada namanya adalah Planck constant. So buat E is equal to HF. Kadang-kadang ada buku, dia tukarkan F tu sebagai ni. Tak nak bagi confuse lah. Macam ni buat lah. Macam ni. Macam ni. Aish, satu lagi. Dia macam V lah lebih kurang. Macam tu. Tapi saya ingat sikit. Macam V. Tapi bukan V tu. Itu huruf new. Huruf new. Huruf Greek jugalah new. Kadang-kadang bentuk dia macam V. Kadang dia akan nampak E is equal to HF. Kita biasa orang pakai benda ni. Ada juga buku pakai E is equal to HV. Macam V tapi H new tu sebenarnya. Dalam buku tu, simbol untuk frekuensi dia adalah benda ni. Tapi kita pakai E is equal to HF lah. Maknanya kalau awak nak jumpa macam E is equal to HV tu, V tu bukan velocity lah. Dia bukan V, dia new. New. Huruf new. So huruf dia macam huruf V lah. Tapi frekuensi, cerita ni frekuensi. Itu dia. Yang ketiga, Planck kata, ni yang revolutionized physics ni. Dia kata, energy is not continuous. Isn't continuous. Dia mesti bergerak dalam paket. Dan paket tu dia bagi nama sebagai kuanta. Energi tak continuous. Energi rupanya bukan continuous. Energi tu dalam paket-paket. Paket tu dalam kuanta. Dia kata kalau nak gunakan equation dia yang boleh fit graf tu, ini assumption dia buat. E directly proportional to F. Kena ada satu constant dan energi tu tak continuous. Dia bergerak dalam paket ataupun kuanta. Tapi dia sendiri pun tak confident dengan benda ni sebab tak ada experimental data untuk support dia punya physics ni. So siapa yang support dia? Yang support dia datanglah seorang lagi Mamat. Mamat tu namanya adalah Einstein. Einstein daripada eksperimen apa? Daripada eksperimen photoelectric effect. Photoelectric effect, dia keluarkan 2 conclusion. Yang pertama, dia confirm Planck assumption.
Dia confirm Planck assumption. Apa assumption tadi? G must be travel in quanta in packet. Dan assumption untuk Planck tu, kata packet tadi tu ataupun kuanta tadi tu, dia bagi nama. Packet of light, dia bagi nama. Packet of light namanya adalah photon. Number two, dia bagi tahu daripada eksperimen ni juga, apa yang kita dapat? Daripada eksperimen ni, kita dapat tahu yang energy ataupun light exhibit particle property. Light exhibits particle properties. Apa maksud particle properties? Maksudnya dia ada mass, dia ada momentum. Dia ada mass, ada momentum. Itu cerita dia. Itu cerita pendek dia lah. Maknanya panjang-panjang belajar ni, dia cerita pendek dia sebenarnya. Okey. Lepas tu belajar juga satu benda lagi. Saya tulis kat bawah lah benda ni. Dia punya rumusan untuk quantum physics ni. Lepas tu belajar lagi. Belajar pasal apa? Sepatutnya susunan dia kena macam ni lah. Dah belajar Einstein tu, barulah cerita belajar pasal de Broglie. De Broglie kata apa? Ada lagi satu ni. Dan dia bagi nama. Light wave particle duality. Sebab daripada zaman zaman Newton lagi kita tahu light tu adalah Newton. Actually Newton pun cakap light tu adalah particle. Allah Akbar. Apa nama tu Muhammad tu? Thomas Young. Daripada zaman Thomas Young lagi kita tahu yang light tu adalah wave. Macam mana kata wave? Sebab light tu dia exhibit reflection, refraction, diffraction, interference. So light is a wave. Semua orang setuju light is a wave. Tapi bila Einstein buat eksperimen, dia kata light pun dia exhibit particle property. Bukan nak cakap light tu adalah particle. Dia adalah wave. Tapi dia exhibit juga particle property. So dia bagi nama phenomenon tu adalah light wave particle duality. Dia ada dua-dua, wave dengan particle property. Datang de Broglie. De Broglie pula cerita dia lagi dahsyat. Tak ada dahsyat sangat. Einstein cerita pasal light je. De Broglie ni dia buat satu kesimpulan dekat dalam dia punya PhD thesis dia kata every particle exhibit wave like property. Ni cerita pendek dia. Every particle exhibit wave property. Sudah. Dah tu semua particle exhibit wave property. Maknanya kita ni pun kalau kita masuk dalam lubang katakan, kita akan jadi diffraction ataupun interference katakan. Tapi benda tu tak nampak dalam kita punya makroskopik. Makroskopik tu maksudnya dunia besar ni lah, makroskopik. Tak nampak. Kenapa tak nampak? So macam mana de Broglie ni explain? Dia kata relationship dia adalah lambda tu adalah wave property is equal to h over p. P is momentum. So kita akan dapat lambda is equal to h over mv. Lepas tu apa masalah dia? Masalahnya to exhibit the wave property clearly, yang pertama mass ni kena cukup kecil. So dia kata the higher the mass, the lower the effects of wave property tadi tu. Yang pertama. Yang kedua, atasnya ada satu constant. Constant tu apa dia? Constant tu adalah Planck constant, dan nilai Planck constant tu sangat-sangat kecil. Bila kata sangat-sangat kecil, nak nampak benda ni memang kena objek yang nilai dia mass dia sangat-sangat kecil. So, dia proofkan macam mana? Dia proofkan menggunakan electrons. Maknanya elektron tu cukup kecil untuk menghasilkan wave property yang kita boleh observe. Dia pakai elektron. Apa eksperimen yang dia buat? Dia buat eksperimen diffraction. Membuktikan yang every particle ada wave property. Itu panggil de Broglie. Okay, now. Apa equation yang awak dah belajar? Ni apa equation yang awak dah belajar? Kita nak patah balik equation. Sikit je equation awak belajar sebenarnya. Equations. Yang pertama, kita belajar benda basic. V is equal to F lambda. Sebab when we are talking about light is a wave yang exhibit particle property. V is equal to lambda, F lambda. And when we talk about light, V is equal to C. So C is equal to F lambda. Ni V is equal to C. C tu apa? C tu adalah speed of light in vacuum. Dan nilai C tu constant, 3 × 10⁸ meter per second.
Apa benda faedah daripada kes ni? Faedahnya adalah kita boleh pecahkan ataupun kita boleh represent one variable to another. Contoh, kalau kita nak cerita pasal F, F is equal to C over lambda. Kalau nak cerita pasal F tapi bagi lambda, nak cerita pasal lambda tapi bagi F, so lambda is equal to C over F. Next, yang kedua. Second equation yang awak dapat adalah E is equal to HF. Yang Planck kata tu, E is directly proportional to F. Dan apa benda kita boleh dapat E sama dengan HF tu? Kita boleh keluarkan tadi macam saya cakap tadi. Tak nak cerita pasal lambda, tak nak cerita pasal frekuensi, nak cerita pasal lambda. So E is equal to HC over lambda. Contoh. Yang ketiga, sebab kita ikut susunan buku, yang ketiga we are talking about de Broglie. De Broglie kata wave punya property untuk untuk partikel. So kita dapat lambda is equal to H over P. P itu bukannya pressure, P itu adalah apa? Momentum. P itu adalah momentum. Bagus. P itu adalah momentum, bukannya pressure, momentum. Okey. Yang keempat, masuk dekat masuk dekat kita punya photoelectric effect. Photoelectric effect, equation dia satu je. So kita akan dapat E is equal to work function plus dengan kalau ada tenaga ekstra, di-convert kepada kinetic energy. So dapat energy datang daripada light, so dapat HF. Work function is the minimum energy required to eject electron. Minimum energy required untuk buka pintu je. So energy required daripada elektron, berapa energy dia? Energy dia adalah HF0. Minimum energy daripada light yang digunakan untuk buka pintu tadi, HF0. Plus dengan Kmax. Kalau kita buat panjang sikit, kita akan dapat HF is equal to HF0 plus 1/2 mv squared. Soalan, M tu M siapa? M siapa tu? Mass elektron. Sebab kita nak cerita pasal elektron. So mass of electron, velocity of electron ataupun speed of electron. Itu je equation nak belajar. Habis dah pasal kuantum. Tadi kita nak buat latihan sikit. Setakat ni ada apa-apa masalah pasal kuantum? Ada apa-apa soalan yang awak tak jelas ke? Ataupun saya tak jelas nak explain ke? Kuantum ni dia punya equation tak banyak. Dia punya jalan kerja agak straight to the point. Cuma konsep tu sendiri nak kena faham lah. Konsep nak kena faham. Okay, next. Kita buat latihan. Kita try buat latihan. Okay, sebelum kita buat latihan, saya takut saya tak sempat nak cakap ni. Sekarang pukul 12. Awak tahu tak awak ada ujian selaras 3? Tahu? Pre-trial lah. AKA pre-trial, tahu? Tahu ke tak? Tahu. Now, untuk fizik, dia tak panggil pre-trial, dia panggil ujian selaras 3. Pre-trial lah tu, tapi dia panggil ujian selaras 3. Saya pun tak faham kenapa nak kejar pre-trial kan. Tak apalah. Pre-trial ni, insyaAllah kita akan buat exam kita 2 jam suku. Dan saya insyaAllah akan bagi full paper untuk paper 2. Kalau rajin lah, saya bagi full paper untuk paper 2. So, apa yang awak akan buat adalah, saya akan bagi masa untuk awak untuk download soalan tu. Mana pada hari kejadian tu nanti, saya akan bagi masa 2 jam suku. Tapi soalan tu kita mungkin akan buat dalam masa, dalam masa 2 jam lah katakan. Sebab 15 minit tu saya nak bagi masa untuk awak download kertas soalan dan untuk awak nak upload balik kertas soalan. So it is unfair lah kalau 2 jam suku, lepas tu 2 jam suku tu adalah ngam-ngam untuk jawab soalan, tapi awak nak download lagi, nak upload lagi, perlu ambil masa pula kan. So soalan akan dalam tempoh 2 jam lebih kurang. So soalan saya akan bagi soalan paper 2, soalan structures and essay. So caranya adalah awak akan download kertas soalan tu, ikutlah awak nak print ke apa, ikut awak tak ada masalah, nak buat atas komputer ke laptop ke, ikut awak lah. Jawapan tulis atas kertas kajang, lepas tu ambil gambar, hantar dekat link yang saya akan bagi nantilah. Biasa buat dah kan? Biasa buat lah. Dah biasa dah. So macam tu lah. Benda biasa je. Benda biasa buat. Benda yang dah biasa buat je lah. Okay. So itu je lah. So exam tu nanti awak kena ready lah kertas kajang, pen dengan calculator lah. Ready benda tu je lah. Readykan benda tu. Lepas tu kalau tulis pula, saya sarankan awak tulis pen hitam . Saya takut nanti kalau pen biru, bila ambil gambar guna flash, dia takut tak nampak. So kalau boleh pakai pen hitam lah. Okay.
Okay, now kita buat latihan. Kita nak buat latihan. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan pre-trial? Semua tajuk masuk ke sir? Tajuk tu nanti saya akan bagi. Paling lewat mungkin saya akan bagi hari ni, hari apa, Ahad. Paling lewat saya akan bagi Rabu lah kot. Tajuk dia. Saya bukan fokus pada tajuk sangat. Saya nak fokus pada teknik awak menjawab tu. Tajuk saya akan bagi tajuk yang mudah-mudah lah kot. Sebab saya bukan nak uji awak punya knowledge sangat. Saya nak uji kemahiran awak membuat menulis jawapan tu. Tapi tajuk tak adalah kata tajuk yang senang sangat. Tajuk SPM lah. Mungkin topik-topik contoh chapter pressure ke, chapter electricity sikit ke. Benda-benda yang tu lah. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Okay, kita try buat latihan. Kita buat latihan senang tu. Yang belakang ni kena baca lah. Photoelectric effect application. Ni kena baca. Saya bukan tak nak explain. Yang pertamanya sebab bendanya pun dia tak cerita pasal detail. Kan? So macam sekadar perlu tahulah. Tapi kena tahulah. Nanti kan tiba-tiba dia tanya, apa contoh effects of photoelectric effect. Photoelectric effect application contohnya. Application of photoelectric effect. Cakap ni. Tu dia. Kena baca lah. Satunya saya tak nak cerita sebab dia cerita dia ringkas sangat. Dan yang keduanya sebab ringkas tu lah saya nak cerita nak goreng pun tak reti juga. Kan? Macam pasal benda-benda macam ni. Dia sekadar bagi macam tu je. So sekadar perlu tahu je lah kot. Sekadar untuk level SPM ni sekadar perlu tahu. Photoelectric effect ni antara dia punya application dia sebagai sensor dekat component of high resolution camera. Dekat ISS dan sebagainya lah. Solar system, solar panel dan sebagainya. Dia jadi tak sedapnya sebab dia tak explain secara detail macam mana benda tu boleh terhasil. Itulah. Kalau cerita detail kan buka buku lain pula kan. Buat satu buku pula. Okey, yang seterusnya kita buat latihan sikit. Ni. Kita buat latihan mudah dulu. Kita dah pukul berapa dah sekarang ni? Pukul 12.06 minit lah sempat nak buat latihan. Sempat. Ya. Lepas ni buat apa? UBK, sorry. Okay, now example. A blue light with frequency of 6.67 times 10 to the power of 14 Hz is shown on a clean CCM metal surface. What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? Okay, now ini chapter apa ni agak-agak? Subtopik apa ni? Photoelectric effect. Photoelectric effect sebab we are talking about photoelectron. So photoelectric effect. So bila kata photoelectric effect, keluarkan maklumat yang dia bagi. Apa maklumat dia bagi? Yang pertama, frequency of light. Berapa frekuensi dia? 6.67 times 10 to the power of 14 Hz. Dan kalau boleh, kalau saya akan sarankan untuk awak tukarkan kepada SI unit. Hertz tu SI unit. Tapi it doesn't make, kalau saya kata, it doesn't make sense. Apa benda Hertz ni? Sebab Hertz tu adalah 6.67 times 10 to the power of 14. Hertz is second minus 1. Kenapa penting benda ni? Sebab jawapan akhir nanti kita nak potong-potong unit dia. So kita tahu unit apa yang tinggal. Next. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? Dia nak cari Kmax is equal to, tak tahu. Maklumat dia bagi, work function of cesium. Work function of cesium is equal to 3.43 times 10 to the power of minus 19 joule. Planck constant pun dia bagi. Planck constant is equal to 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Sebab tu saya kata kita kena pakai second dengan second ni sebab nanti mungkin boleh potong. Kalau pakai hertz, nak potong apa tak tahu. Okay, now. Apa equation untuk photoelectric effect? What's the equation for photoelectric effect? HF0 plus Kmax. Bagus. So E is equal to, bukan F0, F0 kita panggil E is equal to work function tambah dengan Kmax. Apa benda E? E daripada cahaya HF is equal to HF0 plus Kmax. Ini senang. Apa senang nak cari Kmax ni pun. So Kmax is equal to HF minus HF0. Itu je lah. Saya kata dia punya matematik dia senang je sebenarnya. Cumanya nak tu lah, nak faham benda tu. So faktorkan dia. H, F minus F0. So dapat apa tu? H is equal to
6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. Frekuensi F. F tu siapa? F tu siapa? Ini tak payah lah. F naught. Aduh, sudah aku ni pun. Tak apa, it's okay. Padam. Okay, now, kita nak cari K-max. Kenapa tak payah F naught tadi? Sebabnya K-max is equal to E minus W je. Dia dah bagi maklumat W kat atas tu. Dan senang kerja. So E is equal to HF. HF minus W. Work function. Berapa function dia? 3.43 times 10 to the power of minus 19 joule. So kita akan dapat HF. H is equal to 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. 3 joule second times F, frequency of blue light. 6.67 times 10 to the power of kuasa 14 second minus 1 minus 3.43 times 10 to the power of minus 19 joule. Second minus 1 dengan second boleh potong. So apa jawapan akhir dia? Calculator tulis. Jawapan apa? Calculator cepat. Apa jawapannya? 9. Kira 9.92 times 10 power negative 20 times 10 to the power of minus 20. joule. Bagus. Minus 20 joule unit kena ada. Dapatlah K-max. Bukan susah pun. Okey, tengok soalan yang lain. Soalan macam senang kan. Tengok soalan lain. Ni soalan ni. Dia bagi graf. Perlu graf ke? Dia bagi graf. Okey, tak apa. Dia bagi graf, kita buat graf. Ni pasal graf pula yang awak tanya tadi tu. Nak pakai graf ke, nak pakai equation? Bergantung kepada soalan. Bergantung kepada soalan. Question number 2. Like this. And we copy the graph. Senang je, copy paste je. Saya sukalah buku teks digital ni. Jimat masa. Aduh. Soalan number 1. Figure 7.14 shows the change in kinetic energy of photoelectrons released from lithium for different light frequency. Ni cerita pendeknya. Eksperimen yang ni lah. Eksperimen yang saya tunjuk kat atas ni tadi. Mana eksperimennya? Ni eksperimen ni. Eksperimen ni. So dia bagi different light frequencies. Dahsyat mana different light frequencies ni? Different color je sebenarnya. Cerita pasal different color je. Blah blah blah. Determine the threshold frequency from the graph and calculate the work function of lithium. Yang pertama dia nak threshold frequency. Threshold frequency. F naught. Okay, so what's the threshold frequency? So, berapa nilainya threshold frequency tu? Nampak ke tak? Tak tahu. So, kita akan dapat 5.5 kat situ, 5.6. Betul tak? Betul. Okay, kalau ada buku teks awak ni page 241. Page 241. So, dapat 5.6. So, berapa frekuensi dia? Adalah 5.6 ni, yang ramai silap nanti ni. Threshold frequency is equal to 5.6. Sebab tu pentingnya saya kata unit. Kenapa penting unit? Sebab dekat bahagian unit ni lah awak tahu. Unit apa? Hertz. Dan ni makhluk ni. Yang ni ramai tertinggal nanti ni. Especially bila soalan berkaitan dengan masuk elektronik. Cerita pasal apa IBIA tu. Base current dengan apa IBIC. Base current dengan collector current tu. Ni benda ni ramai silap nanti ni. Kena ada 10 kuasa 14. Darab 10 kuasa 14. Unitnya adalah Hertz. Alamak, sonang eh. Number 2. Dia kata, determine threshold frequency, calculate the work function. Okay. Ini subtopik apa nama ni? Subtopik apa ni? Subtopik effect. Apa hint dia? Hint dia ni lah dia photoelectron, photoelectric effect lah. When we talk about photoelectric effect, satu je equation dia. E is equal to work function. Kalau ada extra sikit, tenaga tu bertukar jadi kinetic energy. Tenaga bertukar jadi kinetic energy kalau ada extra. So kita nak cari apa? Nak cari
Work function. Nak cari work function. So W is equal to W is equal to E minus dengan K max. E minus dengan K max. E minus dengan K max. Work function of the lithium. Okey, tak apa, kita boleh cari work function dia. Macam mana cari work function dalam kes ni? Sudah. Macam mana nak cari work function dalam kes ni? W equals to HF0. W is equal to HF0. Okey, bagus. W is equal to HF0. So kita pakai tak equation ni? Tak. Pakai. Tak pakai punya equation ni. Ampere betul tak pakai. Dan benda ni is equal to HF0. Bukan tak pakai. Kita kena faham. W is equal benda ni. Dan W juga is equal to HF0. Sebab dalam ni kadang-kadang dia akan suruh cari K max pula contohnya. So yang ni kena bawa pergi sini pula dan sebagainya lah. So ada dua equation nak cari W. Satu, E is equal to E minus K max. Yang kedua, W is equal to HF0. Bergantung pada soalan, bergantung pada maklumat apa awak dapat. So kita akan pakai W is equal to HF0. So dapat 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second. F0 is equal to 5.6 times 10 to the power of 14. Kena tahu hertz tu adalah second minus 1. Supaya awak tahu unit yang tinggal adalah joule. Yang lain tu pakai kalkulator lah. Okay, next kita tengok soalan lain pula. Soalan lain. Tengok soalan yang dah mula ni sikit dah. Soalan yang dah mula berpusing-pusing sikit. Sikit je lah. Tak banyak pun. Tengok soalan lain. Soalan number 3. Number 3. Ni. What is the maximum velocity of photoelectrons? Photoelectric effect confirm. Emitted when a monochromatic light. Okay, what is a monochromatic light? What is a monochromatic light? Single frequency. Light with single color lah. Light tu light. Mono tu satu. Chroma tu color. Itu monochromatic light, light with single color. Bagus. Maknanya bila kita cerita tentang monochromatic light, maknanya kita bukan pakai warna putih. Kenapa bukan warna putih? Kenapa bukan warna putih? Putih ada banyak. Putih ada banyak color. So putih of 7 colors. So tak boleh pakai. So monochromatic light one color. Satu frekuensi je. Siapa frekuensi dia? Frekuensi ataupun dekat lambda. Bila kita cerita pasal color, saya kata kita berminat lagi suka cerita pasal lambda kan. Maknanya warna dia lambdanya adalah 550 nanometer. 550 nanometer. So kalau 550 nanometer tu color apa? Jangan tengok sekejap. 550 nanometer. 550 nanometer is what color? Suka hati je. 550 ni warna hijau. Ni warna hijau. So dalam fizik, tu saya kata kadang-kadang dalam fizik ni dia benda-benda tu macam benda yang orang dengar macam payahnya benda nak cerita ni. Nak cerita warna hijau je sebenarnya. So warna hijau cerita dia apa? Kita gunakan warna yang wavelength dia adalah 550 nanometer. Itu cerita dia. 550 nanometer adalah warna hijau. Kenapa tak cakap warna hijau je? Sebab warna hijau tak ada nombor. Kita nak nombor tu. Nombor yang kita boleh nak objektifkan benda tu. So 550 tu warna hijau lah basically. So kalau bahasa mudahnya, eksperimen ni menggunakan warna hijau on a metal which has a work function of 2.00 eV. EV tu unit untuk apa? Dah nampak EV ni? Electron volt. Kat mana awak nampak sebelum ni? Unit ni. Ingat lagi, kat mana kita nampak unit ni? Dalam chapter nuclear energy. Nuclear energy. Kenapa pakai EV? Kenapa tak pakai joule? Kenapa tak pakai SI unit joule? Sebab dalam tenaga yang kecil-kecil ni, it is more practical untuk kita pakai EV instead of joule. Walaupun joule tu adalah SI unit, tapi lebih practical kita pakai EV for practical purposes. Sama juga macam motor ataupun kereta. Walaupun speed tu unit dia adalah SI unitnya adalah meter per second, tapi kereta biasanya kita akan pakai kilometer per hour. Kenapa tak pakai meter per second? Sebab kalau pakai meter per second, dia punya jarum tu akan sentiasa bergerak sebab terlalu sensitif. So tak dapat nak cari bacaan dia. So it is not practical. For practical purposes untuk kereta kita pakai kilometer per hour walaupun bukan SI unit.
for practical purposes, untuk tenaga yang kecil-kecil ni kita tak pakai joule, kita pakai EV. Sebab apa? Sebab EV tu cantik sikit nilai dia. Tengok tu, nilai berapa tu? 2.00 EV. Kalau tukar jadi joule tu, maknanya kita akan dapat 3.20 kali 10 negatif 19 joule. So macam panjang. So kita nak for practical purposes lah. Okay. Now, so tu maklumat dia bagi. Maklumat dia bagi apa? Dia bagi HC. Sudah, kenapa bagi HC ni? HC 1.243 times 10 to the power of 3 electron volt nanometer. Sudah. Kenapa HC? H tu apa? H tu Planck constant. C tu apa? C tu speed of light. Dua-dua tu constant. So kalau ada dua-dua constant dan kita perlukan dua-dua tu, sekejap lagi saya akan tunjuk kenapa kita perlukan dua-dua ni, dia keluarkan. So awak tak payah nak darab dah. Maklumat lain, 1 EV is equal to 1.60 times 10 to the power of minus 19 joule. Dalam soalan ni maklumat kita ada apa? 2.00 EV. Makanya 2.00 EV is equal to 2 times 1.60 times 10 to the power of minus 19 joule. So dapatlah kat situ 3.20 times 10 to the power of minus 19 joule. Ambil tulis ni. Ni. Okay, next, maklumat lain. Mass of electron. Mass of electrons is equal to 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram. Soalan. Photoelektron. Photoelektron, equation yang kita ada, E is equal to W plus K max. Soalan apa? Disuruh cari apa tu? Disuruh cari apa? K max. Disuruh cari K max ke? Disuruh cari V max. Maximum velocity. Maximum velocity tu daripada mana datangnya? Daripada E ke W ke K max? Daripada K max. K max. E is equal to W plus, keluarkan dulu benda kita nak cari. K max 1/2 mv squared. M tu siapa? Mass of electron. V max of electron. Sebab dia K max, V pun mestilah V max. V max of what? V max of electron. So lepas apa kita buat? Kita susunlah dia. So kita akan dapat apa? So kita akan dapat E minus W is equal to 1/2 MEV squared. Lepas tu, saya buat salah satu. 2 E minus W is equal to MEVE squared. Saya buat salah satu ni. So, kita akan dapat 2 E minus W divided by ME is equal to VE squared. Makanya, VE is equal to 2 E minus W divided by mass of electron. Lepas tu kat sini square root kan dia. Saya buat salah satu lah bagi senang nampak. Okey, macam tu. So, kita dapat apa ni? Maklumat kita dapat. So, E tu kita tak ada. W pun tak ada. Okey, so kita try. Tak ada masalah. So, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2. Kita buat salah satu dulu. Kita buat salah satu dulu. So, kita akan dapat E. E is equal to HF. H tu constant. Dia bagi tak F? Frequency of light. Dia bagi tak? Tak. Dia bagi apa? Tinggal satu lagi. Dia bagi lambda, betul? Yang dia bagi adalah lambda. Saya buat satu lagi, sorry. Warna biru. Nak bagi tak nak confuse. Lambda of light yang dia bagi adalah 550 nanometer. Tapi kita tahu light tu nak kira energi perlukan frekuensi. So apa kita nak buat ni? Frekuensi tak ada ni. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Dapatlah HC over lambda. So kita pakai HC over lambda. Tak keluar lah dia. HC over lambda. Mana datang HC over lambda? Datang daripada C is equal to F lambda. Makanya lambda is equal to, makanya F is equal to C over lambda. Kenapa saya pakai lambda tak pakai F je? Sebab maklumat tak bagi F, dia bagi lambda. Itu cerita dia. Dan kita dah ada nilai lambda dan dia mudahkan kerja awak. Kenapa mudahkan? Kalau tengok balik ke atas ni, dia bagi dah nilai HC tu berapa. Dia bagi direct dah. Sebab apa? Sebab terus kat sini. Tak payah nak darab-darab dah. Ambil je nilai kat situ. So dapatlah kat situ 1.243 10 kuasa 3.
1.243 times 10 to the power of 3. Kuasa 3. EV. EV nanometer. Sebab tu kena tulis unit. Tak payahlah nanti awak tanya, nak tukar SI unit ke tak? Contohnya. Dalam kes ni, lambda tu nak tukar SI unit ke tak? In this case. Lambda tu nak tukar SI unit ke tak? No. Kenapa tak payah? Sebab dia dah dalam nanometer dah. Boleh potong. Sebab tu unit kena tulis. Bila awak tulis, awak tahulah, nak perlu SI unit ke tak perlu . So dalam kes ni kita tengok, logik kita kata, tak payah tukar lah. Sebab atas tu nanometer, bawah nanometer kita boleh cancelkan. So dapatlah energy of light tu. 1.243 kali 10 kuasa 3. Now, ingat apa saya cakap dulu? Saya kata, nak dapatkan sebelah kiri SI unit, syarat dia sebelah kanan ni semua kena SI unit. So energy yang kita dapat tu SI unit ke? Energy SI unit ke? Tak. So kena tukar kepada SI unit. So dapat 1.243. Dapat apa sekarang ni? Dapat apa? Calculator. Contoh, 1.243 times 10 to the power of 3 divided by 550. So dapat 2.26 EV. Nampak? Kalau pakai EV cantik nilai dia. 2.26 tak ada kali 10 kuasa negatif 19 ke apa ke. Tapi kita nak dalam SI unit sebab nak dapatkan speed. So tukarkan kepada SI unit. So E dalam joule sama dengan 2.26 EV. Apa itu EV? EV bersamaan dengan 1. Berapa dah tadi? EV 6 10 negatif 19. 6 times 10 to the power of minus 19 joule. So dapat apa tu? 3.62. 3.62 times 10 to the power of Negative 19. Joule. negative 19. Anak ayam tu joule. Okey, bagus. Nampak? Sebelum saya masukkan nilai ni, saya cari satu-satu dulu ni. Saya cari E dulu. Saya cari W dulu. Saya cari ME dulu. So dapat satu dah. Okey, satu settle. So E settle. Satu. Okey, nombor 2. W. W is equal to HF0. Dia bagi tak nilai W? Work function. Tu dia bagi tu. 2.00 tadi. So, dia bagi dah. So, is equal to 2.00 EV is equal to 2.00 times 1.6 times 10 to the power of minus 19 joule. So, dapat kat situ 3.2 times 10 to the power of minus 19 joule. Selesaikan E, selesaikan W. Mass of electron. So, mass of electron kita dah dapat dah. Mass of electron is equal to 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram. Dapatlah macam tu. So kalau saya prefer banyak-banyak nombor ni kita storekan dia. So saya nak storekan sekejap. So nombor 1 E 3.62 kali 10 negatif 19. 10 negatif 19. Saya buat engineer science lah. Okay. So kita akan tukar. Ya. Banyak nak kau punya ni. Tu. Okey. Lepas tu kita nak tukar pun nak masukkan sebagai A lah katakan. Saya masukkan sebagai A. Sebagai A. B saya ambil W. 3.2 kali 10 negatif 19. Okey. Yang ni saya simpan sebagai B. ME, mass of electron, saya akan dapat 9.11 times 10 to the power of minus 31. Yang ni saya nak simpan sebagai C. Apa faedahnya? Faedahnya saya nak buat supaya dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi punca kuasa 2 A tolak B bahagi C. Senang nanti. So saya buat macam tu. So bila buat tu saya akan dapat 2 darab dengan A minus B. Okay, 2 darab A minus B bahagi dengan C. Lepas tu, kosong. Punca kuasa. Lepas tu, punca kuasa answer. 2 darab dengan. Ini banyak lagi. 2 darab dengan A minus B bahagi dengan C. Bahagi dengan C.
Sel 40. Nilai dia kecil sangat ni. Kalau kita ambil normal. Ya. 2 darab A minus B bahagi dengan C. Sel kosong. Nilai dia kecil sangat ni. Aduh, yai. Apa tu punca kuasa? Dapatlah kalkulator. Kalkulator awak dapat tak jawapan? Dapat Dapat apa? 3.02 times 10 power 5 meter per second. Ada tak keluar lah. Patut keluar je lah nilai kecil pun. 3 point? 3 point berapa? 02 02 times 10 power 5 meter per second. 5. 5 Yes. meter per second dah punca kuasa dah. Dah. Okey, so dapatlah ni jawapan dia. Okey, itulah dia ceritanya. Saya pun tahu pasal kalkulator saya tak dapat lah tadi tu. Nilai kecil sangat pun patut boleh je, tak ada masalah. Okey, so itulah dia cerita untuk hari ini. Habis dah cerita pasal kuantum. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa masalah? Tak ada. Macam tak ada lah kot. Okay, now, so what I want you to do is, macam biasa, saya nak awak tolong isi borang attendance tu. Saya hantar sekejap. Tu saya hantar tu, tolong isi borang attendance tu. Dan saya bagi masa 2 minit. Lepas tu kalau sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, lepas 2 minit tu kita boleh end our class. Okay. Lepas saya bagi masa awak 2 minit untuk isi borang tu dulu. Ada soalan boleh tanya. So by the way, petang ni jangan lupa ada kelas kelas fizik petang ni. Gravitation. Dalam grup apa yang BPM buat tu, bahagian pendidikan menengah mara buat tu. Jadi kami tak perlu join homeroom lah, sir? Itulah dia masalah dia. Nanti saya try tanya dengan TPK nanti. Kalau saya prioriti saya kepada kelas ni lah. Sayang kalau tak masuk. Sebabnya walaupun betul ada recording, tapi awak bukan tengok recording tu. Tu baik tengok live macam tu je. So better masuk kelas tu lah kalau saya lah. Tapi kalau keluar arahan lepas ni kata homeroom lagi penting ke apa, ikutlah. Ikut kepada awak punya ni lah. Arahan yang awak dapat. Nanti saya bagi tahu dengan TPK tu. Itu saya akan bagi tahu dalam grup lah. Pukul 3 sampai pukul 5 cikgu awak petang ni, Cikgu Zila, cikgu daripada MRSM Sungai Besar. Dia juga adalah salah seorang daripada tenaga pengajar untuk Didik TV. Ikat TV tu. So sayang lah kalau tak masuk. Kelas yang Mara buat ni bukan calon-calon orang yang masuk, bukan main petik je siapa yang masuk ni. So dia dipilih lah. Dan macam saya bagi tahu itu, kelas ni bukan percuma, kelas ni berbayar. Cumanya bukan awak yang bayar. Ada orang dah bayarkan dah. Ada pihak yang dah bayarkan. So macam tuition lah sebenarnya. Dan kenapa dia buat kelas hari Ahad? Sebab dia ikut jadual Pantai Barat. Selain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor ni. Okay, so that's all for today. So kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa soalan, we end our class today with tasbih kafarah and suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.